Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran setiap daripada muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai ke muka surat 559 dan kita sekarang berada di surah At-Talaq, iaitu muka surat yang terakhir daripada surah At-Talaq. Dan insya-Allah hari ini kita akan melihat kepada ayat daripada ayat yang ke-6 daripada surah At-Talaq sehingga ayat yang ke-12. Hari ini adalah 21 hari bulan Jamadil Akhir tahun 1442 Hijriah, bersamaan dengan 4 hari bulan Februari tahun 2021. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu kita dengan sedikit usaha kita untuk membaca Quran dan juga memahami Al-Quran, untuk mentadabbur Al-Quran pada pagi ini. Moga-moga hari ini akan menjadi hari yang ceria dan juga hari yang terpandu oleh Al-Quran dalam hidup kita, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dua perkara yang direngkaskan oleh ulama-ulama tafsir daripada muka surat ini, iaitu yang pertamanya ialah keperluan untuk kita ni bertasamuh. Tasamuh artinya ialah bertolak ansur dalam kehidupan kekeluargaan. Yang keduanya ialah kita akan melihat kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dengan memberikan beberapa perkara, dengan mengurniakan syurga dan sebagainya yang akan kita lihat di dalam muka surat ini. Jadi kita pergi insya-Allah ke muka surat 559 pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min bujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Sadaqallahul azim. Saya tak baca habis, tetapi kita baca setakat itu saja untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembacaan yang sedikit ini. Ayat ini masih lagi bercerita tentang bagaimanakah yang harus dilakukan apabila perceraian itu berlaku. Apabila seseorang lelaki itu telah menceraikan isterinya, artinya walaupun selepas daripada diceraikan isterinya, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi guideline kepada kita, memberi panduan kepada kita, kita semua orang-orang yang beriman, lelakinya bagaimana, perempuannya bagaimana. Jadi nak menunjukkan di sini betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, sehingga semua perkara itu disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni berjaga-jaga, supaya kita ni sentiasa, kerana manusia ni mempunyai hatinya, mempunyai perasaannya setiap daripada kita, sama ada lelaki atau perempuan. Walaupun kadang-kadang ada di sini yang lebih, di sini yang lebih dan sebagainya, tetapi setiap daripada manusia itu mempunyai perasaannya. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan perkara-perkara ini dengan detailnya. Jadi apa dia? Apabila diceraikan, apabila seseorang lelaki itu menceraikan isterinya, maka dia tidak boleh menghalau isterinya itu daripada rumahnya. Bahkan isteri itu hendaklah berada di situ, berada di rumah tersebut. Kenapa? Kalaulah diceraikan dan kemudian dikeluarkan daripada rumahnya, bagaimana jika sekiranya perempuan itu tidak mempunyai rumah yang lain, di mana dia akan tinggal? Dia akan kembali kepada family-nya, kepada rumah ayah dia, rumah mak dia. Kalau ada mak, kalau ada ayah kan. Kalau tak ada rumah, bagaimana kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia masih lagi nak kepada kita ni, apabila walaupun kita menceraikan, seorang suami itu menceraikan isteri dia, tapi dia masih nak supaya mereka ini masih bersama-sama. Walaupun mereka dia tidak boleh melakukan hubungan dan sebagainya, tetapi mereka masih diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kekal tinggal di rumah tersebut. Maknanya suami tak boleh menghalau isterinya. Jadi ini adalah di antara perkara yang dianjurkan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah mengikut mazhab, walaupun adalah sedikit perbezaan dalam isu ni, adakah wajib rumah sahaja ataupun nafkah, ataupun wajib nafkah dan juga rumah, wajib kedua-dua, tak wajib kedua dan sebagainya, itu adalah pertikaianlah dalam di kalangan ulama fiqh.
Saya di sini dalam sesi ini kita tak akan menceritakanlah dengan detail isu tersebut kan, isu sama ada bagaimana hukumnya dan sebagainya itu, tetapi kita hanya melihat kan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan nak bina kalau boleh jangan bercerai, kalau boleh jangan bercerai kan, sehingga kalau bercerai pun hendaklah bercerai dengan iddahnya, bercerai dengan tempohnya, pada masa tempohnya, dan jangan bercerai segera. Dalam masa tempoh begini ada cerai bid'i, ada cerai sunni, makna ada cerai yang diharamkan, bentuk yang diharamkan, walaupun perceraian itu berlaku tetapi perceraian itu adalah perceraian yang diharamkan. Jadi ada bid'i dan juga ada sunni. Jadi semua ni adalah nak mengajar kita kan supaya jangan terlalu mudah untuk bercerai. Jangan ikut perasaan. Apa-apa pun kan kena berfikir dulu, bertenang dulu, dan kemungkinan dia akan berubah. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ni, apabila diceraikan, seorang suami menceraikan isteri, dia tidak boleh menghalau suami isteri itu balik ke rumah dia, keluar daripada rumah yang didiaminya dan sebagainya. Mereka dia akan kekal di situ. Sebab tu Allah Taala sebut sini askinuhunna, tinggalkanlah, maknanya kekalkanlah dia berada di rumah. Di rumah mana? Min haisu sakantum, daripada tempat di mana kamu tinggal. Min wujdikum, wujdi ini si makna as-si'ah, maknanya as-si'ah ni maknanya kemampuan mengikut keadaan kamu lah, keadaan kemampuan kamu. Min wujdikum wala tudarruhunna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi kan, wahai lelaki-lelaki, jangan kamu membuat sesuatu yang menyakitkan isteri kamu tu, yang menyakitkan. Walaupun kamu cerai dia, tetapi hendaklah kamu cerai dalam tempohnya, dalam keadaan waktunya sesuainya, dan kemudian jangan halau dia kan sehingga dia terpaksa keluar. Jadi maknanya semasa iddah ni perempuan itu masih lagi berada di rumah suaminya yang asal tu kan, sehinggalah habis iddahnya. Dan sebab apa? Iddah kan dalam masa 3 bulan ke dalam masa 3 kali suci dan sebagainya ni, maknanya sini Allah Taala nak bagi kan, mungkin akan bertaut kembali kan, mungkin kasih sayang akan datang kembali, mungkin nak rujuk kembali dan sebagainya. Jadi dan dalam masa tersebut jangan buat satu perkara yang menyebabkan suami tak boleh menyakitkan, membuat apa-apa yang menyakitkan perempuan tu, sama ada dengan apa-apalah kan, menyakitkan hati, menyakitkan apa, sehingga perempuan tu sehingga tak dapat duduk lagi di rumah tu kan, tak dapat duduk kan apa, kerana tak tahan dengan apa-apa yang dibuat oleh suami tu untuk menyakiti isterinya. Jadi litudayyiku alaihinna, kerana apa, kamu buat satu benda untuk litudayyiku, untuk menyempitkan dia, menyempitkan, menjadikan tu sempit, menjadikan dia tu sakit hati dan sebagainya, hingga terpaksanya hingga dia keluar. Jadi manusia kan, maknanya sensitif kan manusia kan. Kadang-kadang ungkapan-ungkapan, kadang-kadang sedikit ungkapan saja daripada seseorang itu akan menyebabkan kita ni terasa hati kan. Kadang-kadang bentuk intonasi dia bercakap pun kadang-kadang menyebabkan kita ni terasa hati. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita semua, daripada suami isteri ni, supaya jaga betul-betul kan benda ni kan, maknanya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang dan semua. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna. Dan kalaulah perempuan itu mengandung, maka masa dia mungkin lebih panjang, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan kan, sehingga dia nak lahirkan anak tu. Jadi pada masa itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala kata fa anfiqu alaihinna, kena memberi nafkah kepada isteri tersebut, sehinggalah dia beranak, sehinggalah dia bersalin. Dan kemudian fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, dan kalau dilepas daripada tu dia menyusu pula, dah dalam bersalin, lepas bersalin tu dia menyusukan anak. Jadi untuk upah menyusu ke dan bayaran menyusu ke, maknanya kena bayar lagi, suami ni kena bayar lagi, kena infak lagi kan. Jadi makan masa berapa lama tu? Kalau 2 tahun lah kan. Tapi bagaimana pula kalau perempuan tu tak nak menyusu dan sebagainya, maka Allah Ta'ala sebut lagi cerita selepas daripada tu. Tapi apa-apa pun, wa'tamiru, Allah Ta'ala kata wa'tamiru bainakum bima'ruf. I'tamiru ni maknanya at-tashawur, maknanya bermesyuaratlah, berbincanglah dengan baik kan, bima'ruf Allah Ta'ala kata. Ma'ruf ni maknanya dengan ikut yang mana masyarakat nampak itu adalah yang terbaik kan, maka buatlah kan. I'tamiru dalam bahasa Arab ni kan, itu dalam bahasa Melayunya digunakan perkataan muktamar. Muktamar tu maknanya pertemuan untuk perbincangan maknanya. Jadi i'tamiru, Allah Ta'ala kata, berbincanglah dengan baik suami isteri ni walaupun dah bercerai, bainakum bima'ruf, dengan secara baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan kalaulah apa, berlakulah contohnya kan, perempuan tu tak nak menyusukan anak dia, kemudian tu lagi apa benda, ataupun perempuan tu mempunyai masalah untuk menyusukan anak dia dan sebagainya lah, maka sekarang ni takkanlah nak biarkan anak tu terbiar macam tu saja, mati macam tu, tak ada orang nak menyusu dan sebagainya kan, tak ada makanan dan sebagainya. Jadi sebab itulah pada masa tu maka fasaturdi'u lahul ukhra, maka hendaklah
ada orang lain yang akan menyusukan anak tersebut. Lahu lizzauj, makna untuk suami itu. Makna sekarang ni adalah apa? Iaitu tanggungjawab untuk memberi nafkah, menyusukan anak, membayar orang untuk menyusukan anak dan segalalah makanan-makanan untuk anak tu dan sebagainya. Itu adalah merupakan tanggungjawab suami. Maknanya suami walaupun dah bercerai, suami mesti membayar iaitu kos yang terpaksa untuk penjagaan anak tersebut. Jadi itu habis ayat tu Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kan, liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Ada di kalangan kita ni orang yang kaya, orang berada kan, tapi ada orang tu yang tidak ada lah kan, tidak ada, dia miskin dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menyuruh kita ni, memaksa kita ni. Kalau kita miskin, terpaksa juga cari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini bahawa orang tu mengikut keadaan dia. Kalau dia banyak harta, diberilah nafkah tu kepada isterinya mengikut kadar kemampuan dia. Kalau dia miskin, Allah Taala katakan waman qudira alaihi rizquh. Siapa yang mana Allah Taala kurangkan harta dia, kurangkan rezeki dia, maknanya duit dia sikit dan sebagainya pada masa tu, maka ikutlah kadar. Falyunfiq mimma atahu Allah, maka diberilah sekadar apa yang Allah Taala beri kepadanya. Jadi di dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ceritakanlah satu cerita yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Ada seorang ni kan, lelaki ni, dia balik ke rumah dia, dia tengok isteri dia ni, dia tengok rumah dia sangat-sangat miskin kan. Tengok gandum tak ada, tengok apa ni oven, bukan oven macam kita sekarang ni, tapi oven daripada tanah liat tu yang dibuat tu pun tak ada, roti pun tak ada, nak makan tak ada. Kemudian dia pun keluarlah pergi mencari rezeki kan. Jadi isteri dia ni miskin kan, sedih lah kan. Jadi dia pun letakkanlah kisaran tu situ, kisaran gandum tu letak kat situ. Kemudian dia pun menyalakan tanur dia tu, iaitu oven dia tu kan, menyalakan api lah kan untuk bakar roti lah biasanya kan. Jadi yang kisaran tu untuk mengisar gandum. Jadi dapatlah gandum, bila dapat gandum kemudian mereka akan buat roti. Tapi tak ada apa-apa, tapi dia pasang juga kan. Dia pasang juga oven tu dan dibiarkan dia duduk pusing lah benda tu kan tak. Dia tak angkat lah, dia pusing tu kan. Jadi lama kemudiannya isteri dia balik, suami dia balik, macam mana? Ada dapat apa-apa tak? Dia tanya. Suami dia tak ada apa-apa, tetapi terkejut dia kan. Kenapa? Bila diangkat saja, kisaran gandum tu penuh dengan gandum. Dan kemudian bila pergi tengok dalam oven tu kan, penuh dengan roti. Jadi suami dia ni kan sangat-sangat terkejut kan. Kemudian dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan benda ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi katakan, kalaulah kamu, isteri kamu tu tidak mengangkat kisaran tu, maka kisaran tu akan tetap berputar dan menghasilkan gandum sampai hari kiamat. Dan begitu jugalah at-tanur tu, ya oven tu kan. Jadi Masya Allah kan, ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin kan bahawa rezeki ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ayat yang kita baca sebelum daripada ni kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah Taala sebut sini, maka falyunfiq mimma atahu Allah, diberilah, diinfakkanlah sekadar. Jadi maknanya seorang isteri janganlah meminta lebih-lebih daripada suami dia kalau suami dia tak mampu. Dan suami dia pula kan hendaklah memberilah sekadar, maknanya memberilah lebih sikit kepada isteri dia kalau dia mempunyai kemampuannya. Jadi maknanya apa-apa pun ialah hendaklah berlaku hubungan yang baik di antara suami dan isteri. Jangan kan. Jadi suami melaksanakan tugas dia dan isteri melaksanakan tugas dia. Apa tugas suami? Iaitu mencari nafkah untuk isteri, memberi nafkah untuk isteri kan, memberi belanja dan sebagainya. Dan isteri pula hendaklah mentaati suami dia kan, dan berbuat baik kepada suami dia kan, menjaga hati suami dia kan. Jangan dah menyukakan suami dia, jangan menyedihkan suami dia kan, menggembirakan suami dia sentiasa kan. Itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Taala tak bebankan kita luar daripada apa yang diberi. Maknanya apa yang diberi oleh Allah, maka sekadar itulah. Sebab itulah ulama kata dari segi nafkah ni ialah apa yang wajib, apa yang selepas daripada itu adalah sunat. Apa yang wajib iaitu 3 perkara yang utama, iaitu tempat tinggal, makanan dan juga pakaian. Dan ulama-ulama kita dah sebutlah semua kan, setakat mana, dan kemudian tu ada lagi dipanggil tabi'. Itu nafkah tabi'. Nafkah tabi' ni seperti obatan, seperti alat pembersihan dan juga alat-alat untuk memasak dan sebagainya. Kemudian seterusnya Allah Taala sebut saya ja'alullahu ba'da usrin yusra.
Allah Ta'ala akan jadikan selepas daripada susah akan adalah kesenangan. Jadi jangan bimbang kepada semua, kepada family semua, kepada suami kan, kepada isteri kan. InsyaAllah kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan bantu kita semua. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpindah daripada penceritaan tentang hukum-hukum dalam family dan sebagainya, maka kita sekarang berpindah. Allah Ta'ala bawa kita kepada satu perkara lain, iaitu bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kan sangat-sangat kan cinta kepada kita semua, sayang kepada kita semua ni, dan dia telah memberikan macam-macam kepada kita kan. Dan tetapi ingat kalaulah manusia ni mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan hancurkan mereka. Allah Ta'ala akan kenakan azab kepada mereka kan. Jadi kita tengok dalam ayat yang ke-8 8 surah At-Talaq ni, Allah Ta'ala kata wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih. Tengok kan, Allah Ta'ala katakan wa ka'ayyin tu kam, maksudnya kam tu berapa banyak, maksudnya banyak, sangat-sangat banyak lah, iaitu apa ni, qaryatin ni ahli qaryah, bukan kampung, tapi maksudnya ialah orang yang berada di kampung. Itu nama dia majaz mursal dalam bahasa Arab. Majaz mursal iaitu disebutkan tempat, tapi maksud dia ialah dimaksudkan ialah orang yang berada di tempat tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata berapa banyak orang-orang yang berada di mana-mana negara lah, di mana-mana yang mana sifat mereka ni ialah atat an amri rabbiha wa rusulih. Mereka ni atat ni maknanya al-khuruj anit ta'ah. Atat maknanya mendurhakai lah, kita kata dalam bahasa Melayu kan. Ataupun mereka ini tidak memenuhi, tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tengok pada hari ini betapa banyak kan manusia tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang terjadi? Mendurhakai perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendurhakai Rasul wa rusulih. Jadi Allah Ta'ala kata situ kan, fahasabnaha, maka kami hisab mereka. Maknanya apa? Kami balas mereka, kami hancurkan mereka, kami mengenakan tindakan kepada mereka dengan hisaban syadida wa azabnaha azaban nukra, dengan satu azab, kami kenakan mereka dengan azab yang sangat dahsyat. Jadi kalaulah kita lihat pada hari ini manusia ni sangat-sangat banyak menyengutukan Allahnya, mendurhakai Allah Ta'alanya, tidak mau menerima Allahnya, dengan komunisnya, dengan kapitalisnya, dengan sekular, tidak mau menurut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala telah menurunkan semua ni dalam Quran menceritakan, memandu kita kan. Tapi mana manusia? Manusia nak tengok Quran pun tak mau tengok kan. Orang kafir apatah lagi kan. Kalau orang Islam pun ramai yang tak tengok Quran kan, yang tak tahu apa yang ada dalam Quran ni. Jadi satu benda yang sangat menyedihkan lah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah kan, dengan usaha kita yang sedikit hari ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada kita, lepaskan kita daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sinilah. Jadi Allah Ta'ala kata di sini, fahasabnaha hisaban syadida wa azabnaha azaban nukra. Dan ayat yang ke-9, fazaqat wabala amriha. Fazaqat maknanya mereka pun merasai lah, barulah mereka tahu. Wabala tu maknanya ialah daripada perkataan wabil, penggunaan orang Arab. Wabil tu ialah yang kita sebut sebelum daripada ni. Jadi mereka pun merasailah wabal. Waw situ bukan waw atau bukan waw makna dan, tapi waw situ ialah satu kalimah daripada wabala. Wabala tu artinya lah apabila orang Arab guna, apabila makanan tu terlalu basi ke, terlalu sangat-sangat pedas ke, yang apabila orang tu makan dia akan rasa sakit sakit perut dan sebagainya, keracunan dan sebagainya, itu nama dia wabal. Jadi wabilun dalam bahasa Arab. Jadi apabila manusia ni kan adalah mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu adalah wabal. Allah Ta'ala kenakan kepada mereka. Fazaqat wabala amriha, maka kenalah kesakitan daripada apa yang mereka sendiri buat tu. Wa kana akibatu amriha khusra. Dan balasan Allah Ta'ala ni adalah satu benda yang sangat-sangat merugikan. Bukan hanya dunia, dunia mereka dah terkena. Di akhirat bukan makna mereka terlepas, mereka akan terkena juga. Jadi apa yang menimpa kita pada hari ini semuanya kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan kita kan, kemungkinan kita mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memang banyak kita salah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak mematuhinya. Allah Ta'ala kirimkan Rasul, kita tidak mematuhinya, kita tak mau ikut Rasul. Allah Ta'ala kirimkan Quran, kita tak baca dia, kita tak faham dia, kita laksanakan dia, dan kita tak tersebarkan Quran ini kepada seluruh manusia lain. Bahkan kita rasa malu, kita rasa takut dan sebagainya. Seterusnya ayat yang ke-10, a'addallahu lahum azaban syadida. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka ni dengan azab yang sangat sakit. Fattakullah ya ulil albab. Maka oleh kerana itu, wahai ulil albab, orang-orang yang mempunyai fikiran,
Orang yang mempunyai fikiran itu siapa? Allazina amanu, iaitu dalam tafsirannya dia kata a'ni allazina amanu, iaitu orang-orang yang mempunyai, maknanya orang-orang yang beriman ni dia ni mempunyai albab, mempunyai fikiran, dia boleh berfikir, insya-Allah kan. Jadi oleh kerana itulah maka takwalah kepada Allah. Qad anzalallahu ilaikum zikra, Allah Taala telah turunkan kepada kamu semua ni zikra. Apa di zikra? Majoriti ulama kata zikra di sini maknanya Quran. Maknanya Allah Taala kirimkan Quran kepada kita tu kan Allah Taala sayang pada kita. Allah Taala nak tunjukkan kita kan. Jadi sebagai manual lah kan. Kalau Allah Taala tak bagi manual dalam kehidupan kita, bagaimana kita nak hidup atas dunia ni? Bagaimana kita nak tahu hidup kita bagaimana? Kita akan meraba-raba, teraba-raba kan. Meraba-raba dalam kehidupan kita, teraba-raba dalam kehidupan kita, tak jumpa jalan bagaimana caranya semua. Tapi masalahnya apabila Allah Taala dah beri dah kepada kita manual, dah beri kepada kita zikra, tetapi kita tetap juga tu, itu lagi dahsyat lagi. Seterusnya rasulan. Jadi perkataan rasul di sini ialah macam-macam ulama lah katakan, adakah zikra tu maknanya rasul? Zikra tu ada juga yang mengatakan bahawa zikra yang dimaksudkan mengirimkan menurunkan tu ialah zikra tu ialah seorang rasul. Tapi ada yang kata ialah zikra ini dibawa oleh seorang rasul. Rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, iaitu dari mana dia datang kepada kita, rasulan yatlu alaikum ayatillah, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ayat Allah mubayyinat, ayat Quran ini dia mubayyinat, menjelaskan kepada kita kan apakah yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat kan. Jadi inilah penting sangat kan, kita baca Quran, kita faham Quran kan, kita laksanakan Quran kan, kita tengok apa yang Quran nak daripada kita, sebab Quran ini menjelaskan kepada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya Allah Taala sebut liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumati ilan nur, untuk keluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ni daripada kegelapan kepada cahaya. Maknanya kita ni walaupun kita telah beriman, kita baru satu tahap saja kan, tapi macam mana kita nak buat, bagaimana kita nak laksanakan kalaulah Quran tak ada? Jadi Quran telah memandu kita, memperkenalkan kita kepada Allah kan, mengenalkan Allah ni bagaimana kan, mengenalkan malaikat bagaimana, mengenalkan Rasul ni, menceritakan cerita-cerita yang lepas, apa yang berlaku dan sebagainya. Semua itu Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, dan bagaimana seharusnya kita hidup dan apa yang akan berlaku di hari akhirat nanti selepas daripada kita mati. Semua itu diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan. Jadi siapa yang beriman, beramal soleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Tu lagi yang penting kan, kekal di dalamnya, tak seperti dalam dunia sekarang kita kan. Dalam dunia ni kan kita asyik berfikir kan, kita ni dah tua nak mati. Orang yang muda akan tua kan, orang yang tak ada kerja dia nak kena cari kerja, orang yang macam-macam kan manusia ni. Tapi manusia ni semua berfikir kan, dah faham kan, dia menuju kepada penghujung hayatnya kan, dia akan mati juga kan. Tak kira lah mati muda mati kan, tapi maknanya tak kekal. Tak ada orang yang kekal atas dunia ni, tak ada orang yang hidup dah 1000 tahun, tak ada. Maknanya semua orang akan mati kan. Mati tu ke mana? Jadi inilah masalah. Tapi apabila kita berada di akhirat, kita tak ada fikir dah pasal mati, tak ada fikir dah pasal, sebab abadan abada, selama-lamanya khalidina fiha abada. Jadi Allah Ta'ala duduk dalam, kita pun tak boleh nak imagine macam mana kan. Sebab apa? Sebab kita berfikir cara dunia, semua orang akan ada pengakhiran je. Kalau kita bisnes untung hari ni, rugi esok. Kalau rugi hari ni, untung kemungkinan esok kan. Kalau kita ni kan, tapi di akhirat kekal selama-lamanya kan. Walaupun kita tengoklah pada hari ni kan, ada syarikat kita tu, dia tak rugi, memanglah kan, Kodak katakan tak rugi, tapi bila lahirlah digital kamera dan sebagainya kan, siapa lagi nak guna Kodak tu kan? Syarikat Kodak pun dah tepat. Macam-macam kan syarikat kapal terbangnya, Allah Ta'ala boleh kenakan macam-macam kan, Airbusnya, Boeingnya kan. Sekarang siapa nak terbang? Sebagai contoh kan. Jadi maknanya kan, Allah Ta'ala ni kan boleh lakukan apa saja, tetapi di akhirat tak ada pengakhiran. Khalidina fiha, kita akan kekal dalam tu dengan nikmat-nikmatnya dan sebagainya. Tapi yang lebih dahsyatnya, kalau kita ni terkena azab neraka daripada Allah Subhanahu wa taala, juga akan khalidina fiha kalau kita tak buat betul-betul. Kemudian qad ahsanallahu lahu rizqa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kata qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah Taala akan beri rezeki yang terbaik. Apa rezeki yang terbaik? Iaitu syurga, sebagaimana kata Al-Jalalain. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-12 pada pagi ini, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah Ta'ala ciptakan langit ni ada 7. Langit ni ada 7, dan kemudian bumi pun sama seperti juga.
iaitu sama seperti apa? Seperti langit, iaitu 7 juga. Jadi maknanya apa erti 7 ni? Maka ulama-ulama berbeza pendapat lah kan. Ada yang kata 7 ni ialah 7 lapis, ada yang kata 7 ni ialah 7 jenis. Ada 7 jenis artinya apa? Ada galian, ada air dan sebagainya. Jadi macam-macam pendapat ulama, tapi itu kita bukan perbahasan kita lah kan. Kita boleh terima semua tu. Yang penting yang jelasnya ialah langit tu ada 7 dan juga bumi pun ada 7 lapis. 7 jenis. 7 lapis ke 7 jenis kita wallahu alam, kita tak tahu kan. Kemudian tapi Allah Taala sebut ada 7. Kemudian yatanazzalul amru bainahunna, yatanazzalul amru bainahunna, daripadanya turunlah al-amru, iaitu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pendapat ulama kata yang turun di sini adalah wahyu. Ada yang kata yang turun di sini adalah qada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Taala menetapkan semua perkara berlaku dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang berlaku melainkan semua itu dengan amrullah. Dengan urusan Allah, dengan kerja Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semua tu supaya kamu tahu bahawa apa kan? Bahawa Allah Taala ni berkuasa. Dia menciptakan langit, dia menciptakan bumi, dia menetapkan segala-galanya. Allah Taala nak tunjukkan bahawa dia berkuasa. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan yang keduanya, semua benda Allah Taala tahu. Ahata bi kulli syai'. Ahata maknanya meliputi, ilmunya meliputi segala benda. Mana tak ada benda yang boleh disembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita sampai kepada penghujung surah ni, iaitu surah At-Talaq. Jadi moga-moga kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam surah yang terakhir daripada juz yang ke-28, iaitu surah At-Tahrim esok insya-Allah. Setakat tu saja, jangan lupa untuk share, untuk like insya-Allah, dan juga berikan link ni kepada semua sahabat-sahabat kita yang berada di mana-mana saja kan. Moga-moga dia akan menambahkan. Mungkin kita beri kepada seseorang link ni dan dia tak tengok juga, tapi link tu disampaikan kepada orang lain lagi. Kemudian orang tu tak tengok lagi, tapi disampaikan kepada orang lain lagi. Dan mungkin ada di kalangan manusia ni yang kita tak tahu kan, hasil daripada usaha kita akan sampai link ni, akan sampailah kan apa yang ada ni yang kita buat pada pagi ni akan sampai kepada manusia yang kita tak tahu pun, kepadanya boleh sampai dan akhirnya dia beramal dan dia memahami. Mungkin lebih faham daripada apa yang kita faham, mungkin lebih faham daripada apa yang saya faham sendirian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.